Baiklah, cerita pengakhiran untuk malam ini adalah berkisar tentang Sarawak United. What a comeback ditampilkan. Namun, ceritanya Melaka United terlebih dahulu di depan menerusi Sonny Norde yang meledak untuk gol pertama pada minit ke-17. Walaupun masa depannya pada satu ketika dilihat menjadi tanda tanya. Namun selepas itu, minit ke-22, Gonzalo Sato menyamakan kedudukan berpunca daripada sepakan sudut untuk menyamakan kedudukan buat pasukan Sarawak United. Minit ke-34, tampanan kurang kemas dari Taufik iaitu penjaga gol pasukan Sarawak United disudahkan Syazwan Andik untuk pasukan tuan rumah di depan. Ini cerita tentang gol pada minit ke-34 sambil anda saksikan. Percubaan demi percubaan yang turut terlepas peluang adalah Adriano. Dan juga ini jaringan yang dihasilkan selepas tampanan kurang kemas dari Taufik yang diturunkan selaku penjaga gol disudahkan oleh Syazwan Andik. Kemudiannya pada minit ataupun pada separuh masa yang kedua, Francis Kone sudah memberikan amaran awal dengan peranan yang dimainkan oleh Francis Kone dan juga Boris Kok bersama dengan Gonzalo Sato. Walaupun dia bertindak di bahagian bawah, tetapi ia nyata memberikan kelebihan dengan jaringan penyamaan dihasilkan oleh Gonzalo Sato walaupun ia dikatakan sedikit kontroversi. Selepas itu, kehadiran Nosharul Idlan Talaha antara percubaan yang boleh menghasilkan jaringan namun gagal singgah ke dalam gawang untuk terus kekal dua sama. Tetapi yang dinantikan akhirnya menjelma. Berpunca daripada sepakan sudut Kristi Jayasilan, Francis Kone memberikan senyuman untuk Datuk Posa Mat Jais dan juga S. Balachandran untuk tugasan yang pertama untuk S. Balachandran dengan nota kemenangan. Saya rasa mood tu sangat baik untuk Balachandran. Berbeza dengan Coach Zainal, 2 game Coach Zainal perlukan untuk menang sebagai coach baru, tapi Coach Bala terus buat penampilan pertama menang. So saya rasa jangkaan saya untuk Coach Bala sebenarnya dia dah ready dan melihat perkara ini dengan lebih jelas ketika nak mengambil Sarawak kerana 2 kekalahan, 1 kalah dengan 1 jaringan besar sebelum perlawanan ini, dan tertarik saya apabila sebenarnya Coach Bala menggunakan pendekatan sebagai pasukan underdog kerana pasukan kuat Melaka sebagai pasukan tuan rumah kelebihan. Tapi datangnya skor ni 3 ni daripada set piece, memang ada perancangan plan untuk pergi menewaskan Melaka kerana kita dapat lihat untuk permainan terbuka memang agak sukar untuk Sarawak United untuk break ataupun bermain secara total, tetapi untuk mendapatkan gol dengan cara begini cukup menarik. Kalau dilihat kepada tactical ataupun formation yang diletakkan oleh Bala pada perlawanan ini adalah dia tidak mahu, saya gunakan perkataan mengenyahkan kedudukan ataupun memeningkan kepala pemain. Dia meletakkan formasi asas 4-4-2 dengan Gonzalo Sato, Stuart Walk, Vinod dan juga Abdul Rahman Ismawi berada di bahagian belakang. Tetapi kekuatan mereka adalah dilihat kepada berjayanya Lee Chang Hoon, Boris Kok, Canturu dengan larian-larian di sebelah sayap, memudahkan tekanan demi tekanan diberikan oleh Francis Kone dan juga Syami Iswan. Ya, betul. Walaupun mereka ketinggalan 2 kali untuk mengejar kedudukan menang ni, yang lebih menarik percaturan pemain import dengan lokal lebih kepada kerja keras ataupun bekerja sebagai satu tim. Dan kita dapat lihat kedudukan seperti Boris Kok dengan Lee Chan Hoon duduk di kat tengah the whole midfield nak lawan dengan Melaka United punya kawasan tengah. Yang lebih menarik apabila faktor set piece, apabila size betul lah, set piece. Yes, Gonzalo Soto naik ke atas untuk melakukan ataupun bantu untuk pergi mendapatkan gol. Itu perkara yang mereka gunakan, Hafizah. Kalau kita lihat, macam saya cakap tadi, untuk bersaing, mereka 2 kali di leading scoring by Melaka United, tapi mereka dapat melalui set piece. So itu yang menyebabkan sedikit kelebihan. Betapa pentingnya pasukan-pasukan macam ni nak main untuk dapatkan set piece. Penerbit Lokman dan juga Director Adi, kalau boleh saya nak tengok gol dekat sini. Sebab apa? Saya nak tengok lebih jelas tentang gol kedua yang dirasakan sebagai kontroversi pada kedudukan penjaga gol. Saya rasa kalau kita tengok ya. Baik kita melihat benda ni lebih jelas. Ada asakan? Ya, sebenarnya okey. Asakan berlaku sebenarnya apabila Gonzalo Soto pergi berhadapan dengan penjaga gol Tian Kiat Si yang
dia cuba menunggu kedudukan bola tu, sebenarnya menunggu timing. Tapi sebelum dia dapat bola ni berlaku, dia dah buat tolakan dulu. Perasan tak? Siapa? Gonzalo. Okey. Dan di sisi area goalkeeper memang touch pun advantage pada goalkeeper. Tetapi reaksi penjaga gol yang saya rasa Lambat sedikit, Yes, dia menunggu melihat kedudukan itu dan menyebabkan keputusan pengadil membenarkan jaringan Awak itu berlaku. membenarkan jaringan tu? Pada saya dua perkara boleh berlaku. Sama ada keputusan tidak membenarkan dan membenarkan Dia juga. boleh bagi, boleh tak bagi. Betul. Kalau saya pada ketika ni Awi Ya. yang ini. Okey, tolakan pertama dulu. Okey. Ya, saya pula punya argument is kenapa dia tunggu untuk tidak keluar lebih awal. Itu persoalannya. Okey, sebenarnya mungkin timing dia melihat keadaan bola tu dulu sama ada keluar atau masuk. Tetapi pada saya lah, okey, sekali kalau ambil keputusan sekali kita cakap saya tidak membenarkan jaringan ini berlaku. Kerana tolakan dibuat terlebih dahulu. Okey. Tetapi awak main bola berapa tahun dah? Saya terlibat 16 tahun. Okey, 16 tahun. Profesional. Profesional lah. Mesti ada ayat tu kan? Keputusan pengadil adalah muktamad. Ada pertama. Kan? Dia takkan ubah lah. Ya, dan pembantu pengadil main peranan sepatutnya tadi. Okey. Dia patut duduk sebelah dia kan? Okey, itu tentang jaringan kedua yang terhasil untuk pasukan Sarawak United. Saya juga menarik, saya ambil key point Mawi cakap tadi, set piece. Kalau kita lihat membawa masuk Christy Jayasilan dengan hantaran yang kualiti sebegitu, wow. Betul. Jaringan ketiga. Yang ketiga sebabkan penjuru dua kali. Yang ketiga dia lakukan di bahagian empat pos dan ini faktor fizikal pemain ini yang berada di bahagian empat pos, timing yang baik dan dia pun dah mencuba bukan setakat corner yang terakhir tetapi dua tiga sepakan penjuru yang mereka gunakan. Saya memang ini basic set piece yang perlu digunakan. Saiz bertubuh badan besar, tinggi, mesti duduk dalam D-box dan perlu dihantar. Sebenarnya Fizal, yang perkara yang jaringan kemenangan untuk pasukan Sarawak pada pandangan saya bukan Perancis yang pergi mendapatkan gol dulu. Siapa yang membuat hantaran tu penting? Siapa yang Christy yang meletakkan bola untuk dibuat hantaran tu. Orang tu sebenarnya yang perlu dilihat Kualiti hantaran. Kualiti hantaran. Dia tak boleh main angkat terus-terus begitu, tetapi hantaran tepat dan terhasil gol kemenangan. Dan pada ketika bola itu sampai dan lonjakan Francis Kone, dia hadir pada kedudukan. Saya ingat body memainkan peranan yang sangat penting juga pada ketika bola itu sampai ataupun singgah di kepala Francis Kone untuk jaringan kemenangan. Sekaligus ia memberikan kemenangan yang ketiga untuk Sarawak United dan selepas 11 perlawanan dan kemenangan pertama untuk S. Balachandran. Okey, Nazrul Erwan Makmur, penolong jurulatih pasukan Melaka United nyata berkisar kepada macam Mui cakap tadi, set piece, Francis Kone, tubuh badan dan sebagainya. Itu konklusi bagaimana mereka tewas pada perlawanan malam ini. Baik, kita nak lihat kedudukan dalam Liga Perdana sebentar seketika untuk kita saksikan bagaimana kejutan-kejutan yang berlaku dengan Perak FC akhirnya menemui nota kemenangan menewaskan Kelantan United di Stadium Sultan Muhammad keempat. Kuching City pula menewaskan PDRM FC 2-1 di Stadium Negeri, tetapi UiTM FC menewaskan Terengganu 2-3-0 di Stadium UiTM. Tetapi lebih menarik lagi, pemain yang dipinjamkan oleh Terengganu FC 2, Zafri, hari ini menjaringkan hat-trick, menewaskan pasukan lamanya bersama dengan pasukan baru. Jadi syabas kita ucapkan kepada UiTM FC. Jadi kedudukannya, UiTM FC keluar daripada kedudukan bahaya untuk meninggalkan skuad projek Perak FC Selangor 2 di kedudukan 8, 9 dan 10 sambil perebutan di tangga teratas Liga masih lagi menjadi persaingan di antara Kelantan FC, Johor DT 2, Kuching City dan juga Terengganu 2 bersama dengan Kelantan United. Jadi jarak mata juga memainkan peranan membabitkan kedudukan pasukan yang berada di kedudukan yang pertama sehinggalah yang keempat, boleh saya katakan. Melihat kepada saingan Liga Perdana. Okey, tertarik Kelantan FC walaupun bersaing dengan kelab-kelab yang sebagai feeder club, tetapi ada peluang walaupun dikejar oleh Kuching City dan Kelantan United. Yang lebih menarik mungkin sedikit mungkin
kita nak lihat mungkin 2-3 perlawanan akan datang akan memberikan sedikit lagi saingan dari segi mata. Saya lebih menarik pada itu. Dan kebangkitan seperti tadi UiTM menang Perak, still ada harapan Still harapan. walaupun tak ada poin, menang ditolak, tapi mereka ada konsisten dan pergi mencari peluang untuk kemenangan. So dalam Liga Premier ni sebenarnya menarik dari segi dia punya percaturan mengejar tu masih lagi ada peluang. Jadi okey, kita terus Wi dengan Shakira. Kira belakang tu ada apa Kira? Saya tak pasti belakang tu ada apa, tapi sekarang ni berkeliaran anjing kat sini. Okey. Baik, saya tak mau ambil masa yang lama. Kira apa mungkin hari ini tak ada Asri Ninggal dalam sesi sidang media. Nyata kekecewaan itu dapat diterjemahkan pada sesi sidang media tadi menghantar pembantu je. Kira mungkin boleh kongsikan sedikit rumusan perlawanan ni. Oh, okey Hafizal, tapi saya sempat terserempak dengan Coach Asri Ninggal sebentar tadi. Dia just mengatakan yang ini adalah kekalahan yang unnecessary. Yalah, kalau kita lihat balik dalam perlawanan tadi, Melaka bermula dengan baik. Mereka leading pada first half dengan gol Sony Norde, dengan Syazwan Andik. Tetapi perubahan itu dilakukan ataupun kita nampak perubahan dalam corak permainan kedua-dua pasukan dalam second half, menjadikan macam apa yang Coach Nazrul, assistant coach Melaka United katakan tadi, Sarawak United mempunyai kelebihan dalam set piece. Kalau kita tengok dalam second goal tadi, free kick, mereka menjaringkan gol kedua, dan di saat akhir daripada corner itu kelebihan yang ada pada pemain Sarawak United iaitu Francis Kon. Itu mereka tidak menidakkanlah benda tu. Dan apa yang Coach Nazrul katakan juga tadi, barisan pemain Melaka United memang bermain dengan baik pada malam ini. Cuma itu yang tak dapat dikawal lah dengan set piece tu. Dan selepas ini mereka akan tengok balik, analyse balik apa yang patut ditambah baiklah untuk next game, Hafizal. Okey, desas-desus. Beberapa pemain-pemain yang dijangka akan handbrake untuk Melaka. Kesahihan berita ini mungkin ada dalam laporan anda malam esok dalam Nadia Arena? Okey, sebenarnya desas-desus itu dah stop Hafizal, macam saya laporkan pada semalam dan juga tadi bahawa Sony Norde juga sudah kembali membuat U-turn, dan beberapa lagi 2 ke 3 pemain lokal juga telah membuat U-turn untuk kembali ataupun meneruskan aksi Liga Super bersama Melaka United. Tindakan Sony Norde untuk umum dia membuat penampilan terakhir pada minggu lalu adalah antara cara ataupun sebahagian daripada mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah dalaman yang mereka hadapi sebelum ini, Hafizal. Gaji lah tu. Itu saya tak pasti. Okey, gol kedua. Isu gol kedua. Lebih jelas di stadium macam mana? Lebih jelas di stadium, memang benda tu kita tengok bola terpelantung ke atas kan, and then dia macam bounce back pergi ke gol, dan sebelum itu ref mengatakan ia tidak gol, tetapi beberapa saat kemudian ia adalah gol yang legit lah, yang disahkan lah. Yang disahkan, ya betul. Awak on the way balik ke hotel penginapan di Bandaraya Melaka Ya betul tu, Hafizal. Okey, awak ikut jalan Cheng, ada traffic light, awak masuk kanan, awak cari Pasar Borong. Di situ last awak makan malam ni di asam pedas dekat asam pedas Pasar Borong. Saya cadangkan kedai nombor 1. Ikan Kedai pilihan. nombor 1 asam pedas Pasar Burung Okey, awak kameraman awak siapa? Abang Jai. Lagi senang. Okey, terima kasih Syakira. Alright, terima kasih Hafizal. Baik. Okey, saya rasa rehat ini kena settlekan cepat Melaka United. Kalau tidak, ia akan berterusan dan berterusan. Okey. Kadang-kala pada ketika dan saat ini mereka perlu segera untuk kekal dengan pemain.
touching dengan pemain tu perlu. Betul. Kadang-kadang Melaka ni kita agak terkejut bila daripada awal musim tu dia punya nak bawa masuk pemain tak selesai. Lepas tu ada pemain yang cuba nak keluar. Masalah gaji pun timbul pada awalnya. Tapi nampak benda tu memberikan kesan kepada Melaka. Mungkin dari segi pemain-pemain yang ada ni Melaka tak bolehlah jadi begini. Betul. Tak bolehlah sebagai satu pasukan yang seperti Yoyo menang, draw, kalah, menang. So saya tak jangkakan begitu. Tapi mungkin sedikit perkara-perkara yang kecil-kecil ni berlaku menyebabkan mereka tidak konsisten, membawa kepada kesan ke dalam pasukan. Kalau saya lihat, kualiti ada pemain. Walaupun pemain import dan pemain tempatan. Okey, Sonny Norde ada. Ifadayo pun ada. terbanyak. Ya. Okey. Adriano antara midfield yang saya rasa work hard. Ya. Okey, hantaran killer pass. Hantaran killer pass ni kalau di dressing room kita tak dapat settle down, walaupun Asri Ninggal berjaya handle satu ketika, tetapi sampai bila? Okey, sampai bila isu ni akan timbul, saya rasa moral pemain akan jatuh. You letaklah siapa pun pemain tu. Betul, saya setuju. Sebab ini memberikan kesan dalam corak permainan dan pemain yang nak beraksi di atas padang sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat faktor pemain ni, konsisten dia, Coach Asri, saya tak banyak nampak dia buat perubahan. Masih lagi mengekalkan pemain-pemain yang sama dan ada pertukaran berlaku. Cuma yang mungkin sedikit galat apa yang berlaku dengan pasukan Melaka ni sebagai pasukan tuan rumah. Mereka ada peluang untuk menang. Kemudian 2 kali leading scoring. Itu yang lebih penting. Mereka datang 1-0, satu sama dan 2-1. Tetapi itulah kecuaian menjaga gol seperti apa yang kita tahu lihat tadi dan set piece berlaku. Sebab saya bila terkejut bila walaupun dia mengatakan tadi dia dah mengesan pemain import seperti Francis Kone itu yang tinggi besar, satu besar tapi tak menggunakan cara nak bertahan tu atau nak memberikan tekanan tu yang kurang pada mereka. Sarawak United walaupun hari itu baru dihimpit dengan masalah gaji tapi selesai dah. Dah selesai. Saya rasa ini pun petanda positif sebenarnya untuk betul. Tetapi Sarawak United dari risikan yang saya buat dia tak sampailah 3-4 bulan. So gaji tu ada? Ada, mesti bayar. Okay. Dia konsisten. Tetapi motivation pemain, saya rasa Bala Chandra juga main peranan. Betul. Kalau kita lihat Bala bagi tahu tadi, waktu dia ambil, dia susun, dia cuba mengubah kedudukan corak permainan, formasi, latihan, corak nak pergi bermain dengan pasukan yang lawan. Saya agak tertarik kerana bila dia ambil suatu pasukan yang tengah ada masalah, kalah ni semua, dia mengubah. Mengubah tu lebih penting. Menang atau kalah tu perkara kedua, tapi ubah tu penting. So, saya nak tambah sikit, saya nak sentuh sikit bila 10 perlawanan sampai 26 bolos. So, saya rasa bila Coach Bala cuba mengubah, walaupun dia bolos 2 gol pada malam ini, tetapi mengubah daripada pasukan yang ataupun corak permainan tu, pergi kepada, contohlah apa yang dia guna tadi, set piece tu, membantu dia untuk menang. So, dua kerja yang menjadi. Ubah dan menang pada perlawanan pertama. Set piece, saya rasa betul lah macam awak cakap. Kata kuncinya adalah set piece dengan 2 jaringan yang walaupun itu dia kena praktis set piece ni. Ya. Dan dia menjadi dalam kedudukan apa sekalipun jaringan itu terhasil. Dan saya difahamkan juga melalui risikan yang saya buat, Sarawak United juga telah bersiap sedia untuk rilis beberapa pemain. Antaranya Gopinathan. Okay. Yang dikabarkan akan bersama dengan Zainal Abidin Hassan di Penang FC dan menunggu surat pengesahan saja untuk pemain ini dilepaskan dan difahamkan secara percuma untuk bersama dengan Zainal Abidin Hassan. Jadi saya rasa sampai masanya juga setiap pasukan ini perlu melihat pemain-pemain yang ada jiwa bersama dengan pasukan. Itu sudah tentu. Kan? Kadang-kadang okey, faham masalah timbul. Ya, bila lagi masalah timbul tu, dia punya laluan tu bawa masuk pertukaran open window yang boleh pemain dilihat. Kalau tak beraksi lebih akan berhijrah, pemain yang perform akan dipanggil, akan dipancing semua. Dan kat situ sebenarnya perjalanan ni bukan saja untuk pasukan Sarawak tapi ke semua. Semua ada impak atau PDRM, saya dapat maklumat PDRM bawa masuk Azmi Muslim daripada Penang. Okey. So kerancakan mana-mana rancak sedang berlangsung dalam Liga Malaysia. Dan yang best ni kita nak tunggu JDT ni ada lagi tambahan pemain tu. Mungkinlah. Apa ni Sabah kekal, kemudian Kedah pun Sabah Farhan Ruslan. mungkin bawa masuk tambahan. Dia bawa masuk daripada Kelantan.
banyak sebenarnya. Betul. Sibuk sebenarnya. Ya. UiTM juga difahamkan on loan penyerang Selangor FC 2 untuk dibawa masuk. Jadi jika sebelum ini tanpa pemain import, kali ini membawa pemain import secara loan walaupun bajet ciput je pun. Tapi still nak compete Betul. juga. Ya. Okey.